Dewan Negara lulus pindaan perlembagaan larangan ahli parlimen bertukar parti. Kabinet HEP gantung lesen 15 syarikat pembungkusan minyak masak subsidi. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Berita Parlimen Selasa 9 Ogos 2022 bersama saya Mohan Chinasame. Setelah diluluskan di Dewan Rakyat rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 mengenai larangan tukar parti turut diluluskan di Dewan Negara setelah mendapat sokongan majoriti lebih 2/3. Manusianya 52 ahli Dewan Negara bersetuju. Keputusan diumumkan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim. Setelah undian dibuat dan dikira, sekarang saya kemukakan keputusan undian iaitu seramai 52 orang ahli yang bersetuju. Ahli yang tidak bersetuju kata tidak. Tiada. 7 ahli yang tidak hadir. Bacaan kali kedua disetujukan. Oleh kerana lebih 2/3 undi yang bersetuju, maka rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Di peringkat Dewan Negara, RUU berkenaan hanya dapat diluluskan jika mendapat sokongan pada bacaan kali kedua dan bacaan kali ketiga tidak kurang daripada 2/3 atau 40 jumlah minimum dari 60 ahli Dewan. Pada 28 Julai lepas, Dewan Rakyat mencipta sejarah apabila meluluskan pindaan perlembagaan berkaitan larangan ahli parlimen bertukar parti setelah mendapat sokongan majoriti lebih 2/3 dengan 209 ahli Dewan bersetuju. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan memaklumkan kepada semua kerajaan negeri untuk meminda perlembagaan negeri masing-masing selaras dengan RUU Perlembagaan Pindaan nombor 3 mengenai peruntukan yang melarang ahli parlimen bertukar parti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata demikian ketika menggulung perbahasan. Saya telah berbincang dengan Perdana Menteri. Selepas kita luluskan rang undang-undang ini di Dewan ini, saya telah bermohon dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengutuskan surat kepada semua negeri sebagaimana yang dicadangkan oleh ahli-ahli yang berhormat sendiri supaya kita menyeragamkan semua pindaan di semua negeri. Walaupun yang sudah buat pindaan atau belum buat pindaan supaya mengikut jadual yang kita pindah. Sebagaimana yang kita sebut di dalam pindaan perlembagaan kita sendiri, supaya tiap-tiap negeri mempunyai penyeragaman bersama dengan apa yang kita lihat di peringkat persekutuan. RUU tersebut dijangka berkuat kuasa sebelum pertengahan September depan. Selepas ini kita tak tahu. Dalam pada itu, peruntukan larangan ahli Dewan Negeri hanya akan berkuat kuasa di sesebuah negeri pada tarikh yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan persetujuan Raja atau Yang di-Pertuan Negeri masing-masing. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menegaskan pentingnya pihak DUN diberi kebebasan sendiri bersama keputusan yang bakal dibuat oleh Raja yang memerintah, Gubernur atau Yang di-Pertuan Negeri di negeri tersebut selepas rundingan dengan Yang di-Pertuan Agong. Semasa sesi perbahasan, rata-rata ahli Dewan Negara menyifatkan rang undang-undang itu dapat mengembalikan keyakinan rakyat kepada sistem demokrasi berparlimen negara. Terdahulu menerusi pembentangan bacaan kali kedua, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan rang undang-undang larangan tukar parti itu tidak terpakai kepada ahli Dewan Negara. Ahli Dewan Negara dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu ahli Dewan Negara yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan ahli Dewan Negara yang dipilih oleh negeri berdasarkan keahlian sebagai ahli Dewan Undangan Negeri yang mewakili parti politik masing-masing.
Oleh yang demikian, peruntukan larangan bertukar parti pada peringkat ini tidak terpakai ke atas ahli Dewan Negara. Mengambil kira beberapa aspek penting, iaitu isu perundangan ini di peringkat negeri selain daripada memerlukan perundingan dan perkenan daripada Kewah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk ahli Dewan Negara yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Penggubalan RUU berkenaan bertujuan memastikan kestabilan politik dan mengelak negara terus berdepan dengan krisis politik yang tiada berkesudahan. Dan berikut lagi penjelasan Perdana Menteri mengapa RUU larangan tukar parti tidak terpakai kepada ahli Dewan Negara. Ahli Dewan Negara dan semua pihak yang berkepentingan sewajarnya diperjelaskan melalui sesi libat urus terlebih dahulu sebelum pindahan perlembagaan berkaitan pindah parti yang melibatkan ahli Dewan Negara. Jadi kita akan bincang dengan ahli Dewan Negara. Nombor 3, 2022. Sementara itu, ketika ditemui media, Perdana Menteri berpuas hati dengan penerimaan RUU berkaitan larangan tukar parti oleh ahli Dewan Negara. Semua ahli yang berhormat bahawa selepas diluluskan, kita akan hantar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk perkenan, kan? Dan selepas itu saya difahamkanlah dihantar balik kepada Peguam Negara dan selepas itu barulah akan digazetkan. Sebanyak 12 sesi libat urus yang Sesi perbahasan RUU anti lompat menyaksikan penyertaan 26 pembahas. Rata-rata menyifatkan pindahan berkenaan wajar dan perlu dikuatkuasakan bagi memperkukuhkan lagi demokrasi. Senator Lim Hui Ying menyifatkan budaya lompat parti yang tidak beretika telah membawa kerosakan besar kepada negara. Katanya tindakan itu menyebabkan ketidakstabilan kepada negara yang menyaksikan pertukaran 3 Perdana Menteri dalam satu penggal parlimen. Isu lompat parti bukanlah perkara baharu di negara ini kerana perbuatan berpaling tada telah menyebabkan kejatuhan kerajaan antaranya di Terengganu seawal tahun 1962, Sarawak 1966, Kelantan 1977, Sabah 2 kali 1994 dan 2020, Perak 2009 dan Kerajaan Persekutuan 2 tahun lepas. Bagi Senator Fadlina Siddiq, akta yang dibentang dianggap sebagai usaha mengangkat moral dan menolak kecurangan dalam amalan demokrasi bermoral. Bahawa perbuatan dan kecurangan ini adalah kecurangan moral oleh ahli politik yang mesti dilihat satu sebagai anti penjual maruah. Yang kedua, anti khianat. Yang ketiga, anti pembelotan. Dan keempat adalah anti tipu rakyat. Sementara itu, Senator Aziz Arifin menyifatkan RUU berkenaan amat penting bagi memastikan setiap ahli yang dipilih dalam pilihan raya lebih menghormati mandat yang diberikan. Jika robohnya sebuah kerajaan yang bakal dipilih, sudah pasti negara kita akan terus berada dalam keadaan yang tidak stabil dan ianya akan membawa bencana yang besar kepada pentadbiran negara. Senator Datuk Samsudin Abdul Ghaffar pula menyifatkan perbuatan lompat parti menyebabkan politik negara dan negeri tidak stabil. Berjalan-jalan ke Bukit Merah bersama kawan bernama Cik Mamat. Amanah rakyat jangan disanggah, kelak disumpah jadi pengkhianat. Pergi ke Pekan di seberang jambatan. Menggulung perbahasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi turut menjelaskan sebarang tindakan sesuatu parti politik keluar dari satu gabungan dan menyertai gabungan lain tidak dianggap sebagai tindakan bertukar parti. Maka contoh parti JPS Sarawak yang keluar daripada barisan bukanlah melompat parti. Hakikatnya Tan Sri yang di-Pertua, kita menghormati amalan yang dia melompat keluar aje. Amalan yang dibuat di negara-negara lain secara antarabangsa, contohnya penggabungan parti menubuh kerajaan selepas pilihan raya atau sebelum pilihan raya,
asalkan parti itu bergerak, bukan ahlinya bergerak, itu kita hormati amalan secara universal ini. Dalam perkembangan sama, pindaan juga memberi pengecualian terhadap ahli Dewan Rakyat yang terlibat dengan isu pemecatan. Jelasnya Jawatankuasa Pilihan Khas telah bersetuju dan mengesyorkan kes pemecatan tidak dikategorikan sebagai tindakan bertukar parti. Sebenarnya, kalau kita lihat di India, kalau kita lihat di UK, dia pemecatan ini ada syarat-syarat yang tertentu. Jadi kita tidak ada syarat-syarat macam yang di India dan macam yang di UK buat. Kita hanya mengatakan bahawa kalau dia dipecat oleh parti, berlandaskan pendirian dia dalam parti, maka dia dipecat oleh parti, maka dia kehilangan dia punya kedudukan. Tidak kehilangan dia punya kedudukan sebagai ahli Dewan Rakyat. Baik, sehingga kini Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah melakukan pemeriksaan terhadap 278 syarikat pembungkusan semula minyak masak subsidi. Daripada pemeriksaan tersebut, 15 syarikat telah digantung lesen kerana terbabit menyeleweng bekalan minyak masak bersubsidi. Jelas timbalan menterinya Datuk Razul Wahid, 24 kes yang berkaitan juga telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan selanjutnya. Kita rasa agak terkilan apabila kita dapat maklumat bahawa minyak ini berada di luar negara dan rakyat luar negara dapat membeli minyak ini dengan mewah, tapi rakyat di Malaysia cuma dihadkan 3 saja. Jadi ini suatu benda yang cukup mengecewakan kita. Jadi tindakan tegas kita akan ambil untuk mereka yang tidak bertanggungjawab. Beliau menjawab soalan tambahan Senator N. Balasubramaniam. Pada masa sama, Datuk Rasul turut menekankan kerjasama dengan semua agensi dilakukan bagi membendung penyeludupan minyak subsidi ke luar negara. 63,296 penduduk perumahan rakyat dan perumahan awam di Kuala Lumpur telah menerima manfaat menerusi program subsidi bersasar bagi pembelian ayam dan telur. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Shena Kassim berkata RM221,536 dibelanjakan melalui inisiatif berkenaan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, KDLP memberikan kadar subsidi bersasar sebanyak RM3 bagi pembelian seekor ayam super, manakala RM50 sen subsidi bagi 10 biji telur ayam. Pemberian subsidi ini akan memanfaatkan seramai 147,000 penduduk yang tinggal di 61 program perumahan rakyat PPR dan perumahan awam PA di Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Kementerian Wilayah Persekutuan turut membelanjakan RM581,000 dalam tempoh sebulan bagi menampung pemberian subsidi menerusi program jualan rakyat My Grocer at Wilayah. Tambahannya, mulai 15 Ogos, Kementerian akan melaksanakan program jualan keluarga Malaysia yang bakal memanfaatkan penduduk di PPR dan perumahan awam menerusi jualan murah sebanyak 2 kali seminggu. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Muhammad Isyamuddin Yahya.
Pengurusan pemberian subsidi pertanian kembali pulih. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Dr. Nik Zawawi Saleh berkata, proses berkenaan sebelum ini mengalami masalah kelewatan berikutan penularan wabak COVID-19 di negara. Berkenaan dengan subsidi yang dibiayai oleh kerajaan yang begitu banyak, yang berlaku masalahan kelewatan baru-baru ini berpunca daripada COVID-19 sebenarnya. Yang pertama, subsidi baja kerana bekalan baja terputus, ekoran input baja daripada luar negara juga terputus. Itu pun kerajaan mengambil inisiatif yang agak pantas dengan kita memperkenalkan baja organik, baja organik dan juga racun organik kepada para petani dalam negara kita. Datuk Dr. Nik Zawawi menjawab pertanyaan Senator Khairi Nizam Khairuddin. Pindaan Akta Kerja 1955 yang telah diluluskan di Parlimen pada 29 Mac lepas akan dikuatkuasakan pada 1 September ini. Ia antara lain menggariskan pindaan berhubung pengurangan dan fleksibiliti waktu bekerja. Antara pindaan yang telah diluluskan termasuk pengurangkan waktu bekerja mingguan daripada 48 jam kepada 45 jam. Fleksibel untuk Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim berkata pengurangannya selaras dengan Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa untuk meningkatkan produktiviti buruh dan memelihara kebajikan pekerja serta keluarga. Pindaan Akta Kerja ini juga memperkenalkan seksyen baharu mengenai aturan kerja fleksibel untuk membolehkan pekerja memohon kepada majikan untuk melaksanakan pekerjaan mengikut kesesuaian waktu kerja, hari bekerja atau tempat kerja, termasuk bekerja daripada rumah bagi situasi-situasi terdesak ataupun mendesak seperti mana pandemik COVID-19. Dengan pindaan ini, majikan boleh membuat aturan jumlah hari bekerja mengikut kesesuaian operasi syarikat masing-masing dengan memastikan jumlah waktu yang ditetapkan di. Beliau menjawab soalan Senator Mat Nasir Hashim. Yang dipertubuh, soalan saya nombor 3. Silakan Menteri. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM sedang menyediakan draft garis panduan bagi pesalah muda jenayah syariah untuk memastikan kebajikan pesalah kategori itu diberi perhatian sewajarnya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halul Agama Datuk Ahmad Marzuk Syari berkata ia termasuk memelihara hak pesalah muda ketika proses tangkapan, siasatan, pendakwaan dan setelah hukuman dijatuhkan. Garis panduan itu akan diedarkan kepada Mahkamah Syariah Negeri untuk dikuatkuasakan melalui arahan amalan yang dikeluarkan oleh Ketua Hakim Syar'i Negeri-Negeri. Jelas belia hukuman sebat ke atas pesalah muda tidak dinyatakan secara jelas dalam Seksyen 125 Akta Prosedur Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997. Walau bagaimanapun, Seksyen 128 Akta berkenaan menyebut cara penghukuman ke atas pesalah yang ditakrifkan di bawah umur 16 tahun. Jadi walaupun tidak disebut pengecualian hukuman sebab secara jelas, tetapi pihak hakim syar'i diberi beberapa option untuk mengenakan selain daripada hukuman sebab itu dengan hukuman yang berbentuk pemulihan dan juga teguran dan juga rehabilitatif yang sesuai dengan keperluan kanak-kanak, dan ini yang kebanyakannya diamalkan oleh para hakim-hakim Mahkamah Syariah. Beliau menjawab soalan Senator Fadlina Datuk Siddiq. Pertubuhan 6 Federasi Koperasi yang merupakan gabungan koperasi berperanan memperkasa pergerakan koperasi yang giat menjalankan aktiviti di bawah 6 sektor ekonomi. Sektor tersebut ialah pemborongan dan peruncitan, pelancongan, penjagaan diri dan kesihatan, perkhidmatan kewangan, perladangan, hartanah dan industri pembinaan serta pertanian dan industri asas tani.
Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Nur Omar berkata, koperasi dilihat penting dalam membangunkan sosioekonomi masyarakat, terutama dalam membantu menangani isu kos sara hidup rakyat. Federasi Pemborongan dan juga Peruncitan pula melaksanakan program pemerakasaan rantaian bekalan koperasi ataupun skop sebagai usaha untuk memastikan bekalan barangan keperluan pengguna dapat dibekalkan secara konsisten dengan harga yang lebih murah. Federasi Koperasi Pertanian pula telah pun diperuntukkan sebanyak 100 juta di bawah tabung modal pusingan SKM bagi membantu koperasi mengembangkan industri agromakanan. Terima kasih. Sehingga 31 Disember 2021, terdapat 14,834 koperasi didaftarkan dengan keanggotaan 7.08 juta orang. Jumlah modal share atau yuran koperasi mencatatkan 16.54 bilion ringgit dan jumlah aset koperasi pula 154.98 bilion ringgit. Tan Sri Nur menjawab pertanyaan Senator Dato' Johannes Abdul Aziz. Peningkatan kadar dasar semalaman OPR tidak memberi kesan ketara kepada golongan B40. Timbalan Menteri Kewangan Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata ia memandangkan 1/3 pinjaman oleh golongan berkenaan adalah pada kadar tetap. Mengenai kesannya kepada rakyat, Bank Negara Malaysia berpandangan bahawa kenaikan OPR secara beransur-ansur tidak memberi kesan yang ketara, khususnya kepada golongan B40. Ini adalah kerana 1/3 pinjaman oleh golongan B40 adalah pada kadar tetap, kebanyakan adalah untuk pinjaman pembelian kereta dan pembiayaan peribadi. Kerajaan menerusi Bank Negara Malaysia juga ingin menekankan pelbagai program bantuan masih tersedia untuk golongan peminjam mudah terjejas. Turut ditawarkan kemudahan di bawah dana BNM untuk PKS, bantuan bayaran balik pinjaman secara bersasar oleh bank serta khidmat nasihat di bawah pelbagai program agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK. Sejak Mei, kadar OPR dinaikkan secara beransur-ansur menerusi kenaikan 25 mata asas. Kadar OPR terkini adalah 2.25%. Pertanyaan tersebut bagi menjawab soalan Senator Aziz Arifin. Kementerian Pendidikan akan mempergiat program latihan untuk meningkatkan kemahiran guru dan pentadbir. Ia bagi memperkasa kemahiran dan pelaksanaan pentafsiran berterusan di sekolah agar lebih bersedia menggalas pedagogi baharu, pengajaran, pengurusan dan penilaian murid. Jelas Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razijidin, penyediaan latihan dan garis panduan pelaksanaan pentafsiran berupaya meningkatkan kesediaan guru dan pihak sekolah. KPM juga mempergiatkan program latihan untuk pentadbir dan guru bagi meningkatkan kemahiran serta memantapkan pelaksanaan pentafsiran berterusan di sekolah. Guru juga akan terus dilatih untuk meningkatkan inovasi dan kreativiti dalam PDP termasuk penggunaan teknologi digital. KPM yakin pelaksanaan libat urus dan pelbagai program latihan secara berterusan serta penyediaan garis panduan pelaksanaan pentafsiran berupaya meningkatkan kesediaan guru dan pihak sekolah untuk melaksanakan PDP dan pentafsiran murid. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dr. Wan Martina Wan Yusof. Program penilaian keselamatan dan kesihatan dalam pembinaan Syahsik terbukti berkesan dalam pengurusan sistem keselamatan dan kesihatan tapak bina. Menteri Kanan Kejeraya Datuk Seri Faila Yusof berkata, perkara itu dapat dilihat apabila permintaan Syahsik semakin meningkat. Untuk makluman Ahli Berhormat Senator, sejak Syahsik dilancarkan pada tahun 2008, didapati permintaan bagi penilaian Syahsik ini semakin meningkat. Pada tahun 2019, sebelum pandemik COVID-19, sebanyak 352 projek telah dinilai berbanding tahun 2016, hanya 112 projek dinilai. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 214%. Dan sehingga kini CIDB telah menilai 1,414 projek. Pada tahun 2019, 58 projek yang telah dianugerahkan 5 bintang berbanding 48 projek pada tahun 2016. Ini adalah peningkatan sebanyak 21%. Sehingga Disember 2021,
348 projek telah mendapat 5 bintang. Syasik merupakan salah satu program di bawah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB. Tujuan Syasik dibangunkan adalah untuk membimbing industri di dalam mentadbir keselamatan dan kesihatan pembinaan melalui penilaian yang berterusan. Datuk Seri Fadilah menjawab pertanyaan Senator Noridah Muhammad Saleh. Soalan saya nombor 1. Terima kasih. Tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa. Tanah merdeka. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Baik, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa bangga terhadap usaha kerajaan menjamin kesihatan dan kesejahteraan menerusi rang undang-undang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022. Baginda berharap usaha itu disokong seluruh rakyat agar ia dapat dikaji dan diteliti. Baru-baru ini saya begitu bangga setelah mendapat maklum dan juga laporan daripada pihak kerajaan, khususnya Yang Berhormat Perdana Menteri, yang mana satu lagi rang undang-undang yang telah pun di table kepada Parlimen yang berkaitan dengan rang undang-undang kawalan tembakau dan rokok, yang mana telah pun diputus untuk dikaji secara lebih mendalam. Dan saya ingin menyatakan secara peribadi iaitu ini adalah satu usaha yang agak cukup murni, yang saya harap seluruh rakyat Malaysia harus memberi satu sokongan dan dukungan supaya rang undang-undang ini dapat dikaji dan diteliti. RUU Kawalan Tembakau antara lain memperkenalkan polisi generasi penamat yang mengharamkan individu yang lahir selepas 2007 daripada merokok atau mengambil vape. Baik, berita Parlimen 9 Ogos 2022 berakhir di sini. Saya Mohan Cinasami, salam keluarga Malaysia dan selamat malam.